Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdimu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala inayahnya, kebaikan Allah pada kita. Maka diberikan pada kita semua kesempatan, kelapangan, kekuatan untuk datang ke masjid dengan tujuan untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan kebaikan. Dan sama-samalah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, terima segala amal ibadah kita, dan menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini berkongsi tajuk berkaitan tentang memandang dengan hati. Memandang dengan hati. Manusia banyak yang tersalah sangka memandang dengan mata fiziknya, kan? Apatah lagi manusia menilai sesuatu perkara di dunia, kan, memandang bukan dengan mata fizik yang sifatnya menipu kita, kan? Pula tu kita mengambil pendapat, tanggapan, pandangan, kan, daripada bacaan dekat media sosial, kan? Mata tu dah menipu dah. Pula tu kita memberikan suatu kesimpulan tentang hidup melalui bacaan Facebook kita, tempat di mana manusia banyaknya berbohong. Itu yang jadi rosak porak-peranda manusia pada akhir zaman. Sebab apa? Sebab gagal meletakkan sifat memandang dengan makna hakikat yang sebenar, tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang beriman ini memandang hanya dengan Allah. Itulah maksudnya apa ni? Memandang dengan mata hatinya, kan? Kita sebut apa istilahnya? Ainul yakin. Memandang dengan mata hati. Sebab itu kita kena faham, Allah nakkan kita menjadi hamba yang baik bukan letaknya pada ibadah, amal ketaatan, tak. Tanda baik Allah berikan pada kita kefahaman tentang memahami hakikat kehidupan. Sebab orang faham akan menterjemahkan sifat fahamnya dengan amal ketaatannya kepada Allah. Tapi orang yang berbuat taat belum tentu faham tentang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ni semua kita nak kupas, kita nak memberikan sedikit pencerahan. Betapa manusia akhir zaman ni banyak terpedaya, tertipu dengan cara sifat memandangnya tentang kehidupan. Sebab tu kata para ulama, manusia ni 3 perkara masuk pada tubuhnya setiap hari. Yang pertama otaknya, yang kedua dadanya, yang ketiga perutnya. Otak ni sifat kepada ilmu, dada nisbah kepada amalan yang tembus ke hati, perut nisbah kepada makan dan minum yang diisi pada perutnya. Timbul satu persoalan, antara 3 perkara ni tuan-puan sekalian, mana yang kita paling banyak bawa masuk pada tubuh kita? Ilmu,
amal yang tembus ke hati, ataupun makanan dan minuman yang kita isi pada perut kita? Soalan ini ulama letakkan jawapannya siap-siap. Jawapannya standard. Apa dia? Yang ketiga. Hakikatnya manusia setiap hari masuk pada tubuhnya itu paling banyak makan dan juga minuman. Kenapa tuan-tuan sekalian? Maka jawapannya, itulah hakikat sifat bagi perhiasan dunia. Memang Allah design, memang Allah cipta alam ini, alam dunia ini, manusia akan memandang dengan sifat mengiurkan. Contoh kalau kita flashback masa bulan Ramadan yang lepas kan, misal kata surau ni ada list ceramah sebulan. Contoh kan, ustaz sekian, tajuk sekian. Hari kedua ustaz sekian, tajuk sekian. Senarai kuliah dengan senarai menu buka puasa, mana yang lebih mengiurkan kita? Jawapannya menu, tuan-tuan sekalian. Mana ada orang teruja tengok, bestnya kuliah Ramadan tahun ni, menarik, mengiurkan. Tak ada, tuan-tuan sekalian. Mana ada orang mengiur tengok tajuk kuliah? Kan, berbanding menu sepanjang bulan Ramadan. Maka kena faham, memang Allah jadikan segala sifat dunia ini kan merupakan perhiasan, mata'ul ghurur. Allah sebut ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu merupakan perhiasan yang akan menipu daya manusia, kan, terutamanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah istimewakan umat ini dengan dihadiahkan kepada kita apa dia? Syariat ibadah bulan Ramadan. Tujuannya apa dia? Supaya kita kembali bina fitrah manusia yang sebenar. Apa indikator? Apakah tanda kita telah hidup dengan fitrah yang sebenar? Maka letak pada sifat takwa. Betul Allah sebut la'allakum tattaqun. Kan? Nak tahu kita berada pada fitrah manusia yang sebenar, ada pada sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Ada 3 sifat. Tuan-puan kena faham, kita ni maka nak tahu kita ni hamba yang bertakwa ataupun sebaliknya, bukan letak pada ibadah kita semata-mata. Tak. Takwa bukan letaknya pada sifat ibadah. Kalau takwa itu sifatnya letak pada ibadah, iblis itu lebih layak menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamanya luar biasa ibadahnya kepada Allah, betul? Tapi menjadi makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan tersalah sangka. Duk selama ini bersangka-sangka takwa itu letaknya pada sifat banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, tuan-tuan sekalian. Maka kata guru kami, nak tahu kita hidup dengan fitrah yang sebenar, ada pada 3 sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Yang pertama, kurang makan. Yang kedua, kurang tidur. Yang ketiga, kurang bercakap. Sebab tu perasan tak, Allah susun, Nabi Muhammad susun ibadah sepanjang Ramadan itu, mudah-mudahan kita dapat membina kembali 3 sifat utama orang bertakwa. Kan, kurang makan, kurang bercakap, kurang tidurnya. Sepatutnya macam itulah. Sebab tu kita perasan tak, raya Aidilfitri ni sehari je, bukan 30 hari. Kenapa sehari? Kita je yang telah bina sistem raya 30 hari. Secara pensyariatannya raya puasa, raya Aidilfitri ni sehari je. Kenapa sehari? Bukan 30 hari. Allah nak bagi tahu fitrah kita kembali pada kedudukan yang sebenar. Sepatutnya, lazimnya hari pertama raya saja. Kedua,
kebanyakannya standardnya kotor kembali fitrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang raya pertama pagi raya dah buat maksiat tu bos lihat. Tinggal sembahyangnya, tinggal dia punya rutin tahajudnya, Quran pagi raya, sepanjang raya pertama tu tinggal Quran dah awal-awal, siap-siap lagi dah. Tu kena faham, raya fitrah ni sehari je. Simbolik kepada apa dia? Manusia akan terjerumus kepada fitrah yang kotor pada hari yang berikutnya. Kecuali orang yang Ramadannya itu membina sifat takwa, fitrah yang sebenar, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga kan, kurang makan. Sebab tu ada satu ustaz ni dia sebut, apa beza ustaz dan ulama? Bezanya ustaz makan banyak, ulama makan sikit. Maka kalau kita jamu ustaz makan, nampak makan banyak, dia ustaz bukan ulama. Tapi kalau ustaz tu kita jamu makan banyak, dia makan sikit, dia bukan ustaz, dia ulama. Kena faham tu. Ada beza rupanya. Dan ada juga apa beza ustaz dan bukan ustaz. Tu tak nak lah. Kang takut-takut pecah pekung sendiri tu bos dia. Kita ni orang kenal juga. Kang pecah pekung kan. Oh, nampak macam ustaz. Bila kita detailkan beza antara ulama, ustaz dan bukan ustaz ni, tertanggal banyak habis itu. Itu yang kita tengok, ustaz makin ramai, kuliah agama makin subur betul, tetapi masyarakat lebih jahat tu bos, lebih teruk perangainya, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan nak melabel siapalah, ini sebagai ingatan bersama saja. Kan? Yang kedua, kena faham beza ulama dan ustaz. Ulama ni kurang tidur. Kurang tidur, bangun malam. Setiap malam ulama ni akan menangis, fikir tentang masalah umat. Ustaz tak fikir. Ustaz tak fikir tak Ustaz. Ustaz dia awam biasa-biasa je, cuma ada kelebihan, ada ilmu agama je tu Ustaz. Makin beza tu. Yang ketiga, kurang bercakap. Sebab tu jangan kecil hati. Kadang-kadang kalau kita pergi ziarah tok guru kan, ziarah dia pergi jauh-jauh kan, nampak macam kita punyalah ramah petah, dia balas sekali dua je kan. Cakap sepatah-sepatah. Kita tanya banyak soalan, cakapnya sepatah-sepatah aja. Jangan kecil hati. Apa hikmahnya Allah nak menzahirkan pada kita, asbab dia itulah tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil pedoman. Jangan kita apalah tak sporting betul lah ustaz ni, ulama ni, tok guru ni. Kita punya semangat, punya bercerita macam-macam. Tengok dia diam je. Bukan. Allah menzahirkan pada kita akan makhluknya itu, tanda-tanda itulah sifat sebenar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau boslah. Sebab tu ulama sebut fitrah ni dua maksud. Pertama Islam. Yang kedua baik suci. Satu lagi. Dan sinonimnya fitrah ni ada pada dua kelompok. Pertama budak-budak. Yang kedua orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa beza fitrahnya budak-budak dengan ulama ataupun orang yang dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa bezanya? Batu guru kami sebut letaknya pada beza di antara ibadahnya iblis dengan ibadahnya manusia. Apa bezanya tu bos dia? Ibadah iblis Allah patternkan. Iblis tu taatnya kepada Allah secara autopilot, bukan dengan ilmu, bukan dengan kefahaman. Dengan apa? Dengan Allah dah setting taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat fitrahnya budak-budak. Budak-budak ni dekat dengan sifat Islam. Apa dia? Patuh dan taat pada kata-kata ibu dan ayah mereka. Sebab tu Islam ajar kita limit. Nak rotan anak sampai PMR je, PT3 saja. Masuk umur dia 16-17, rotan sia-sia tu bos dia. Jadi pendendam pada mak dan ayah dia. Sebab apa?
Sebab Islam meletakkan satu border umur 16 tahun ke atas, umur anak-anak tak ada potensi taat patuh seperti mana taat patuhnya mereka pada usia 15 tahun ke bawah. Maka hati-hati tuan-puan ibu sekalian, siapa yang anaknya umur 15-14 tak mampu taat patuh pada kata-kata ibu dan ayahnya, itu salah pada ibu dan ayah dalam mendidik anak. Salah kita tuan-puan sekalian. Takut sangat, sayang sangat pada anak-anak, anda kontrol anak-anak tersebut. Berlaku zaman sekarang, anak dah jadi 2, dah jadi 3 je pun, tapi mengeliar tak balik rumah. Mak, yalah mak tak boleh nak basuh ustaz, macam mana anak saya degil. Tak, salah mak dan ayah. Sebab Islam memang dah fitrahkan macam tu. Ini beza. Yang kedua, fitrahnya ulama ataupun orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat patuhnya, taatnya, sucinya, baiknya itu tuan-puan sekalian dengan ilmu kefahaman. Ilmu kefahaman. Semua ini bermula dengan memahami tuntutan syariat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita susun hakul ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kan? Sebelum kita nak membina sifat memandang dengan mata hati, mesti kita melalui dulu proses ilmu, kan, memahami, menghayati. Contoh, nak faham tentang tajuk memandang dengan hati ni tuan-puan sekalian, banyak orang kerja sebab gaji. Islam tak ajar macam tu. Kerja pandang itu pada sifat niatnya hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dapat gaji, uruskan gaji mengikut keperluan kita masing-masing. Berniaga bukan untuk bayar hutang. Ni cara pandang. Sebab tu bila mana berniaga, pandang dia, salah sangka dia untuk bayar hutang, Allah uji dia, tiba-tiba berniaga tak untung. Itu yang bunuh diri tu bosnya. Itu yang pergi pinjam along. Sebab apa? Cara pandang salah. Berniaga kerana Allah, hasil daripada untung berniaga, bayarlah hutang. Itu kaedah dia. Itu yang baru 3 hari berniaga, nampak untung rendah, gelisah, gelabah tu bos lihat. Dah mula dah overthinking, boleh untung ke, boleh bayar hutang ke, sedangkan hari besok belum wujud lagi. Seolah-olah nampak dah nasib esok hari, hujung bulannya. Ini kesan bila mana cara memandang dengan pandangan yang buta, bukan pandang dengan mata hati. Sebab itu nak pandang dengan mata hati mesti dengan memahami ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus lihat. Macam guru saya tegur saya, Ustaz Amri, ingat entah pergi masjid bukan sebab ada kuliah. Kat dia, kita pergi masjid, cara pandang apa dia? Mengimarahkan rumah Allah dengan kuliah. Betul? Bila mana kita pergi masjid sebab ada kuliah, boleh jadi Zuhur Asar tak ada kuliah, tak apa, tak pergi masjid. Sebab cara pandang tu salah. Tapi bila mana kita betulkan cara pandang, pergi masjid tujuannya satu, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan berlaku? Ada kuliah ke, tak ada kuliah ke, ada imam ke, tak ada imam ke, wajib aku kena mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhlah 5 waktu kita sembahyang kat masjid. Terus lihat, ni kita sebut memandang dengan mata hati. Sebab apa? Hidup kita ni dah terikat dengan sistem yang rosak tu bosnya. Saya ulang balik, kita ni dah suka pandang dengan mata fizik yang sifatnya falasis, bias, mengelirukan. Pula tu kita membina maklumat, pengetahuan
kepercayaan, pegangan pada nilai perkara apa kita baca dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok. Lagi teruk kita tuan-puan sekalian. Teruk. Itu kaitan dia. Maka betulkan cara memandang. Berniaga bukan sebab untuk bayar hutang, tapi lillahi ta'ala. Ujung bulan, untung berniaga, bayarlah hutang. Tapi kena ingat, bila mana kita meletakkan niat buat apa-apa, mesti kerana Allah, ada dia punya prasyarat dia. Dua. Pertama, mesti sepanjang kita melakukan sesuatu pekerjaan, perniagaan, tak boleh buat dosa kepada Allah. Maka yakinlah siapa yang berniaga tanpa buat dosa kepada Allah, yakin dengan janji Allah. Apa? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atau ayat lain. Apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ni janji Allah. Tinggal lagi ada ragu-ragu, ya ke? Ya ke inilah habuk yang banyak mengaburi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru saya sebut, kita bukan tak percaya pada Allah total, cuma ada habuk yang berselindung yang menyebabkan kita ni kabur dengan janjinya Allah taala. Cara nak buang habuk apa dia? Kuliah. Hari-hari mesti munajat, hari-hari mesti dengar kuliah. Buang habuk tu. Bila terbuang habuk kita, tuan-puan sekalian, sifat pandang kita tu rentas daripada logik akal manusia. Apa? Min haitsu la yahtasib. Pula tu Allah janji orang yang jaga daripada dosanya kepada Allah. Apa bentuk Allah bantu kita? Bantuan Allah itu luar pada mampu fikir akal manusia. Tapi bila mana kita dah rigid berniaga untuk bayar hutang, bekerja sebab nak dapat gaji, maka tekanan pressure tu tuan-puan sekalian, pressure. Sebab tu kalau orang belajar fizik, dia ada satu formula kan, apa dia? Pressure dalam bahasa saintifik apa? Pressure pada tempat yang areanya kecil, maka dia akan jadi stres. Macam pen lah, pen. Kenapa cocok tembus? Tekanan itu cocok pada area yang nipis, kecil, maka tembus. Maka stres jadinya manusia pada akhir zaman tu boslah. Macam mana sifat tekanan itu tak tembus, dia dapat tahan. Apa maksud stres? Dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, tekanan, stres maksudnya apa dia? Apa? Saya lupa. Tidak tertahan, di luar tahanan, gitulah boleh kurang. Maksud kata benda yang bukan tahanan, kemampuan tahan kita, gitulah. Jadi macam mana kenapa punca kita stres? Kena faham, sifat tekanan itu barang pasti. Mustahil tak ada tekanan, mustahil. Yang membezakan kita tu pada nilai area tu perlu besarkan ataupun kita mengecilkan. Maka sebab itu siapa yang mendapat tekanan, sebab apa tertekan? Ustaz, macam mana nak hilangkan tekanan tempat kerja? Balik pada formula. Punca tertekan, kita meletakkan pressure pada area yang kecil, maka tembus. Maka kata guru saya dalam memahami tajuk memandang dengan hati ni, apa dia? Kenapa tembus? Kenapa stres? Apa maksud area yang kecil? Itulah sifat ataupun ganjaran yang bersifat keduniaan, duniawi. Bila mana bekerja pasti ada ujiannya, tekanannya, pula tu kerana dunia, maka tembus stres jiwa dia. Percayalah bos dah. Maka caranya macam mana tak tembus? Besarkan area. Tekanan besar mana pun, kalau kita besarkan lagi area, tidak akan tertembus. Maka apakah maksud besarkan area? Itulah memperbaiki cara pandang,
buat apa-apa itu kerana pahala, kerana syurga, kerana Allah Subhanahu wa taala, tak ada pressure. Bagilah apa kerja, tak apa, dapat pahala, syurga menanti kita. Kerana Allah akan bela setiap apa yang aku derita, yang aku rasa, maka tenang. Tapi bila mana dia mengecilkan area dengan maksud buat sesuatu dengan asbab dunia, maka akan remuk jiwa dia tu puasnya. Ini masuk kepada memandang dengan mata hati. Memandang dengan sifat mata hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam kitab Penawar Bagi Hati kan ada 7 anggota panca indera manusia: mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan. Ini semua jendela bagi hati. Lepas tu ada orang sebut, saya tengok je, tak buat pun. Salah faham tu. Sedangkan apa kita cakap, apa kita tengok, apa kita lihat, apa kita dengar, apa kita fikir, menjadi input pada tubuh kita. Dia macam makan lah. Alah, makan racun sikit je, bukan banyak pun. Tengoklah, ada racun tu mati terus, ada racun tu membarah sedikit demi sedikit. Kita je ego tu poslian, rasa tak ada benda, tak perasan ke? Makin tak fikir tentang masalah umat, makin jauh dengan membela Islam, makin. Maka kesan tengok Facebook lah, tengok Instagram lah, memang tak buat benda, tak buat apa-apa, tak rasa apa-apa, memang tak. Hakikatnya telah menjadi input yang pasti ada kesan pada diri kita. Tinggal lagi kita guna akal kita ni, logik kita, nampak kalis, nampak cover, hakikatnya rosak, tak tenteram jiwa kita tu posliah. Lepas ada satu kiasan, para ulama buat satu pandangan ketika Nabi peristiwa Isra wal Mi'raj. Malaikat kan yang membawa Nabi. Malaikat hanya sampai dekat Sidratul Muntaha, betul? Nabi je melepasi sampai dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jibril melintasi mengikuti Nabi, maka terbakar. Apa maksud dia? Maka kata para ulama, Jibril itu hanya sampai pada peringkat Sidratul Muntaha. Itu maksud apanya? Simbolik bagi akal. Tapi kenapa Nabi tembus, melepasi, merentasi Sidratul Muntaha sampai dapat bertemu kepada Allah? Itulah simbolik pada sifat hakikat hati. Sebab tu nak faham Islam wajib menggunakan akal. Sebab Allah jadikan akal ini alat untuk kita sampai memahami dengan makna tu Tuhan. Macam Jibril lah, Allah fungsikan Jibril bawa Nabi. Tapi ada sampai satu tahap saja, betul? Tapi cerita tentang iman, percaya tentang janji Tuhan, dia tak boleh guna akal. Dia mesti menggunakan satu instrumen saja, apa dia? Iaitu hati yang bersih, hati yang benar-benar yakin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merentasi kemampuan akal berfikir. Pasal kita satu je, ragu-ragu dengan janji Tuhan. Kenapa ragu-ragu ni datang belenggu kacau kita? Sebab yakin tidak letak pada hati yang kotor, tidak letak pada hati yang ada ragu-ragu. Ada pula orang tolak akal, tolak ilmu pengetahuan, tolak kajian, tolak ilmu sains. Ada orang yang macam tu. Tak, tuan-puan, nak sampai pada Islam mesti akal. Buktinya apa? 49 Allah ulang dalam Quran.
afala tatafakkarun afala yaqilun. Adakah kamu tak berfikir? Adakah kamu tak menggunakan akal fikiranmu? Maka jelas nak menuju kepada Allah, nak faham Islam, mesti menggunakan akal. Tapi untuk sampai kepada kebenaran, keyakinan, untuk sampai dengan sifat Tuhan, dia tak boleh guna akal. Sebab akal ada limitation dia. Yang boleh sampai kita merasai kewujudan, nampak adanya Tuhan itu hanya ada pada sifat hati. Itulah ulama-ulama ni guna karomah dia, karomah yang tak mampu dipikir oleh akal orang awam. Apa jalan atas air lah kan, isi minyak guna air mineral lah. Kita memang tak faham, bukan alam kita. Jibril pun tak tahu macam mana alam tempat di mana Nabi Muhammad jumpa Tuhannya. Jibril pun tak tahu. Maka bukan layak kita nak mengorek, nak mempetikai. Bukan level kita tu bos. Kita masih nak faham agama tu dengan akal. Tapi orang yang hatinya itu sampai dengan Tuhan, sampai pada Tuhannya, maka tak perlukan kepada akal. Tapi nak sampai pada level itu, mesti menggunakan akal untuk menuju kepada Tuhan. Itu maksud itu bos. Sebab itu kata Habib Zainal Abidin, Allah SWT meletakkan ada dua jenis manusia yang mendapat cinta Allah SWT. Yang pertama, orang yang Allah datang mencintainya. Allah yang datang mencintai diri hambanya. Satu. Yang kedua, orang yang bermujahadah, berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis juga menyebut, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggil Jibril dan memberitahu kepada Jibril bahawasanya Allah Subhanahu wa taala cinta pada hamba itu. Kemudian Jibril akan memberitahu seluruh makhluk langit bahawa Allah mencintai akan hamba itu. Maka bertanyalah makhluk langit, kenapa Allah mencintai dia? Maka kata Nabi, itu adalah hak mutlak Allah untuk mencintai hambanya tanpa sesiapa yang mampu mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Macam malaikat ada tak terbilang jumlahnya, betul, tapi terpilih 10 je. Sebab apa? Sukati Allah. Bukan sebab Jibril itu istimewa, mulia, tak. Sukati Allah. Begitu juga manusia. Manusia ni trilion, bilion jumlahnya total kan, umat Nabi Adam. Tapi 25 Nabi je Allah angkat sebagai Nabi dan Rasul. Kenapa? Sukati Allah. Sukati Allah tu bosnya. Dan kita ni orang awam, ada yang terpilih Allah lantik, Allah angkat darjatnya di dunia, jadi PM, jadi sultan, jadi orang kaya. Kenapa dia kaya? Bukan sebab dia pandai. Sukati Allah. Kita je yang memandang-mandai kata sebab dia pandai. Allahu Akbar. Bukan. Bila mana memandang dia kaya sebab dia pandai, dia berusaha, mana cerita Allah? Semua cerita dia. Itu keakuan manusia tu bosnya. Halusnya iblis itu merosakkan cara manusia memandang tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah tak popular. Yang popular siapa? Orang kaya. Orang kaya suruh tahajud, semua percaya. Ustaz ulama suruh tahajud, ustaz pakai MyV je. Tengok perangai itu tu boslian. Ustaz suruh tahajud bukan sebab dia perlu buktikan dia kaya. Allah kata macam tu. Percaya tak percaya ikut iman kita. Banyak kes itu. Kalau pergi seminar yang ribu-ribu tu, berubah asbab mentor ni, sifu ni. Tapi dia kuliah maghrib hari-hari. Dahlah sifu mentor ni biasa programnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, berbayar ribu-ribu pula tu. Terus klaim berubah sejak pergi dengan program tu. Masya Allah. Kalau kita ni ustaz-ustaz rojak tepi jalan je kan,
Kuliah hari-hari tak pernah terbuka hati dia. Bukan, ya Allah, bukan gitu tuan-puan sekalian. Bukan gitu, itu cara pandang yang buta. Maka semua titik tolaknya pada sifat cara kita memandang tentang makna kehidupan. Ni mata ni. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah sebut, Allah jadikan manusia itu 3 instrumen untuk dia jadi hamba yang bersyukur, pandai bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah salah faham. Syukur itu letak pada sifat banyak ibadah. Bukan tu tuan-tuan sekalian. Syukur bukan letak pada sifat banyak ibadah. Salah sangka lagi. Salah memandang dengan makna syukur. Tapi Ustaz ada dalilnya. Bukankah Nabi semayang bengkak-bengkak kaki? Kan? Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Itu faham kita dengan makna zahir hadis. Dah kita nisbahkan tanda syukur banyak ibadah. Siapa kata tu? Tak semestinya. Tak semestinya. Maka apakah makna syukur yang lebih tepat tanpa menafikan hadis itu? Saya tutup 3 minit lepas azan, insya-Allah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Apa maksud syukur? Melihat nikmat yang Allah beri pada kita. Melihat nikmat yang Allah beri pada kita. Sebab tu Nabi menterjemahkan sifat syukur bukan semata-mata pada sifat banyak ibadah, tapi Nabi sentiasa nampak segalanya tu nikmat. Sebab tu ulama sebut antara nikmat dan taat mana lagi banyak. Allah bagi nafas elok semalam sampai hari ini. Berapa rasa-rasanya taat rakaat kita perlu sembah pada Allah. Cukup 5 waktu rakaat untuk bayar timbal balik dengan nikmat nafas. Bau nafas, nikmat sembuh daripada sembelit. Sembelit seminggu, Allah bagi sembuh. Tu nikmat. Berapa rasanya timbal balik sembuh daripada seminggu sakit? Cukup ke dengan jaga 5 waktu solat? Tak cukup. Sebab tu tak pernah ada perbandingan jumlah taat dengan nikmat. Maka disebabkan Nabi ni sentiasa merasakan segala yang ada pada Nabi itu nikmat, maka itulah ketaatan yang Nabi persembahkan kepada Allah. Bukan kita duk faham syukur itu tandanya pada banyak taat. Tak semestinya tu puas lihat. Itu pun kita sebut salah pandang, salah memahami. Lah siapa contoh lagi salah pandang? Kenapa tak kaya-kaya? Satu, macam wajib jadi kaya. Wajib ke? Siapa tak kaya masuk neraka? Mati kita tu bos sekalian. Tu kena letakkan cara pandang tu. Tak wajib pun kaya. Kenapa bagai nak gila kerja sampai kaya tu? Kenapa? Sebab sifat kaya ni Allah pilih. Bukan barang yang diusahakan. Berapa ramai usaha tak kaya-kaya macam saya. Macam-macam cara usaha tak kaya-kaya. Jangan kaya Ustaz Abli, gila nanti tak jadi orang, tak ajar kuliah kita. Macam itulah ceritanya. Contoh satu, tak wajib pun, tapi sistem sekarang sogok kita. Siapa yang tak kaya, rugi nasib hidup dia. Allahu Akbar. Nabi siap doa jadi minta miskin lagi tu. Tapi tu mana lain lah, jangan salah faham. Tu tajuk lain. Kan saya ambil plot sikit tu, salah faham pula tentang hadis tu. Satu. Yang kedua, kenapa tak kaya? Umpamanya macam ni lah. Kenapa Boeing, kapal Boeing besar, tak boleh landing lapangan terbang yang kecil? Boleh ke Boeing yang paling besar tu kan, dia nak landing Concorde. Boleh ke dia landing dekat Sungai Besi punya lapangan terbang lama tu? Boleh? Kenapa tak boleh? Gaya dia boleh support ke? Betul tak? Apa maksud dia? Sifat hati tu.
Rezeki Allah Ta'ala ni berat amanah dia, betul? Hati miskin lagi, kedekutnya, berkiranya, dunianya. Allah bagi betul kan? Rosak lapangan tu. Maka nak kaya, mulakan apa dia tu bos, bukan sifat kaya tu. Besarkan dia punya tempat lapangan kapal terbang tu. Upgrade. Kan daripada 10 km dia punya drag dia tu, track dia tu. Jadi mungkin 30 km, kena upgrade. Baru landing tenang tu bos lihat. Boleh ke Boeing landing dekat Masjid BTSO. Oh, jangan jadi pasal. Habis banyak orang terkorban. Betul? Cara pandang. Maka tenang-tenang. Nak kaya bukan usaha pada sifat kaya tu, dah. Automatik Allah bagi kalau layak pada ahlinya, pada orangnya. Caranya macam mana? Ni, besarkan. Sebab tu Nabi sebut kaya. Kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati, kaya jiwa. Apa sifat kaya jiwa? Lebih kurang suka memberi, senang memberi, gelisah tak memberi. Kan? Kita ni contoh nak buat wakaf kapet, minta kita sikit-sikit sama-sama infak lah. Sikit-sikit infak. Sahabat Nabi tak? Sahabat Nabi ni ada je infak, dia nak puluh seorang. Ya Rasulullah, aku infak semua ni. Aku yang semua ni. Dia kira semua terus sekalian. Kita ni tolong bagi sikit-sikit, sama-sama kita tong-tong sikit-sikit. Ni level kita. Bab infak pun sikit-sikit. Untuk kapet surau masjid je pun sikit-sikit. Itu yang tak kaya macam para sahabat. Luar biasa kekayaannya tu bos lihat. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita memahami dengan maksud di bawah tajuk memandang dengan hati itu. Asas prinsipnya itu mesti bermula dengan ilmu, memahami tentang wahyu dan juga sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan percayalah bahawasanya hati je yang akan menyampaikan kita kepada Tuhan kita. Kan sebab itu Islam ajar kita buat apa-apa mesti sampai pada Tuhan. Mesti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa cakap mati kita meninggalkan isteri anak-anak kita, itu hukum syariat. Hukum hakikat tak tinggal tu bos lihat. Allah tanya balik, wahai suami, aku bagi kamu isteri, tak sampai pun pada aku. Yang sampai dosa je. Jawab kita depan Allah Ta'ala. Sampai tu bos lihat. Siapa cakap tak sampai? Wah, abang mati terputus. Tak terputus. Hukum syariat memang terpisah. Hukum hakikat, jawab kita depan Allah Subhanahu wa taala sampai. Sebab tu Nabi bimbang, benda yang menghalangi kita untuk sampai pada Allah itulah sifat bagi dunia. Dunialah penghalang kita, hati kita untuk sampai kepada Allah. Maka sama-sama kita sentiasa perbetulkan niat. Buat apa-apa itu kerana Allah. Oh, lupa. Prinsip kerana Allah dua. Jangan buat dosa. Yang kedua, kena ada sifat itqan. Sungguh-sungguh bersemangat. Pergi kerja tanda kerana Allah, bukan setakat tinggalkan dosa, tapi mesti ada itqan, semangat. Ini dapat bonus baru semangat. Tolak gaji, down balik besok hari kerja. Tak kena. Dia mesti ada itqan, semayang sungguh-sungguh. Kan? Apa lagi? Gotong royong sungguh-sungguh, berniaga sungguh-sungguh. Apa lagi? Baru namanya lillahi ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan diberikan kefahaman dan mampu beramal pada ilmunya. Siru ala barakatillah. Mohon maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Hanya Allah Ta'ala saja dapat menyempurnakan keberbahasan kita pada malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.